Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pedang yang berbahagia ini. Diharapkan semua dalam keadaan sihat, selamat dan sejahtera hendaknya. Pada hari yang bertuah ini, kita akan bersama-sama mendengar perkongsian berkaitan program OSH for You daripada penceramah yang dijemput khas dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri Johor. Mengikut peruntukan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Seksyen 15 adalah menjadi tanggungjawab universiti dan lain-lain pusat pengajian selain majikan untuk memastikan pengetahuan dan kepentingan budaya kerja selamat dikongsikan kepada bakal pekerja. Oleh yang demikian, sempena Fiesta Maya, ceramah seterusnya adalah ditujukan kepada pelajar-pelajar Universiti Teknologi Malaysia. Ini adalah untuk memberikan pendedahan awal dan menerapkan ilmu pengetahuan, kesedaran dan kemahiran berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP kepada semua pelajar sebelum mereka menceburkan diri ke alam pekerjaan. Bagi memulakan slot pada petang yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan penceramah yang dijemput khas dan memberikan ilmu kepada kita semua. Penceramah kita pada petang ini ialah Tuan Nasfu Sa'i. Beliau berkelulusan Sarjana Muda Mekanikal dan Bahan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau telah bertugas di multinational company selama 4 tahun sebelum bertugas sebagai Timbalan Pengarah di Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Negeri Johor. Tanpa membuang masa, saya serahkan slot ini kepada yang berbahagia, Tuan Nasfu Sa'i. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang kepada semua yang hadir pada sesi ceramah OSH for You pada petang ini. Sebelum saya melanjutkan sesi ini, ingin saya maklumkan sedikit berkaitan dengan latar belakang saya tadi. Sebenarnya saya adalah penolong pengarah di Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan. Saya bertugas sebagai ketua seksyen di seksyen promosi dan sumber di Jabatan JKKP Johor pada masa ini. Baik, saya akan teruskan dengan program kita pada petang ini, iaitu bertajuk OSH for You ataupun lebih dikenali sebagai program OSH, Occupational Safety and Health for University. Modul ini adalah direka khas oleh pejabat bertujuan untuk menyebarkan maklumat berkaitan dengan maklumat-maklumat penting yang mana pelajar-pelajar dan institusi-institusi universiti secara asasnya di bahagian manakah yang mereka perlu tekankan di peringkat universiti. Baik, saya teruskan dengan slide-slide saya. Baik, di penghujung program ini, insyaAllah para peserta pada petang ini saya akan cuba untuk mengupas sedikit sebanyak berkaitan dengan fungsi utama JKP. Yang keduanya adalah untuk memahami kewajipan am majikan dan pekerja di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Kewajipan am ini adalah amat luas definisinya di dalam akta. Tapi saya akan terangkan dengan lebih lanjut untuk slide-slide yang berikutnya. Dan yang ketiga, objektif program pada hari ini adalah untuk supaya setiap peserta yang melihat program ini memahami jenis-jenis hazard di tempat kerja secara am, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan kaedah kawalan risiko di tempat kerja. Baik. Sesi pertama ini saya akan jelaskan apakah itu Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini
yang lebih dikenali sebagai JKKP ataupun DOSH in English, Department of Occupational Safety and Health. Pada masa ini kita masih menguatkuasakan dua akta yang utama, iaitu Factory Machinery Act, Akta Kilang dan Jentera pada yang kita dah gazette pada tahun 1967, dan juga kita juga menguatkuasakan satu lagi akta yang kita panggil sebagai OSHA tahun 1994. Akta ini masih lagi diguna pakai sehingga hari ini, dan kebanyakan akta-akta yang lain seperti mana yang tuan-tuan boleh lihat di slide ini, kita bermula daripada tahun 1876, ada Steam Boiler Ordinance, dan seterusnya ada Perak Order in Council tahun 1890. Tahun 1898 ada Steam Boilers Enactment, sebab pada ketika itu di Tanah Melayu ni banyak penggunaan boilers. Sebab tu kita ada Steam Boiler Enactment, Steam Boiler Rules under Steam Boiler Enactment. Lepas tu ada Machinery Enactment pada 1913. 1932 ada Machinery Enactment yang dikuatkuasakan pada masa itu. Dan semua akta-akta ini sebenarnya telah dikuatkuasakan pada tahun-tahun tersebut, dan kebanyakan daripada akta yang ada sekarang ini, yang kita gunakan sekarang ini adalah hasil daripada pengalaman-pengalaman penguatkuasaan akta-akta yang sebelum ini. Baik, sedikit sebanyak berkaitan dengan jabatan kita juga. Jabatan kita ada membuat website, iaitu www.dosh.gov.my, dan semua maklumat-maklumat berkaitan dengan jabatan kita, tuan-tuan dan puan-puan boleh perolehi daripada website ini. Sama ada puan-puan nak tengok statistik ataupun di bawah maklumat kompetensi maupun undang-undang yang terpakai pada masa ini, semuanya ada dimasukkan di dalam website, termasuk cara-cara untuk menghubungi pejabat kita apabila ada urusan-urusan tertentu di pejabat. Baik, fungsi utama di jabatan kita adalah pertama dalam bentuk menyediakan standard dan juga akta-akta. Pertama, Akta Kilang dan Jentera, Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan. Juga kita menguatkuasakan Akta Petroleum, Langkah-Langkah Keselamatan 1984. Dan semua akta ini boleh diperolehi melalui kita punya website tadi. Fungsi kedua adalah penguatkuasaan, di mana tugas-tugas penguatkuasaan ini kita jalankan di setiap sektor yang ada di bawah Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan, iaitu sebanyak 10 sektor. Dan kebanyakan penguatkuasaan kita ini kita jalankan secara regular, berkala dan berjadual. Kita juga pergi ke bandar-bandar, ke desa-desa. Jabatan kita juga membuat penyiasatan dan juga audit di tempat kerja. Dan sekiranya perlu, jabatan kita, pegawai-pegawai jabatan kita akan melakukan tindakan compound ataupun untuk membawa kes-kes ke mahkamah sekiranya ia melibatkan kes maut, hilang upaya kekal ataupun kes kemalangan yang biasanya berlaku di tempat-tempat kerja. Fungsi yang ketiga adalah
jabatan kita berfungsi untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan jabatan melalui promosi. Promosi ini penting bagi jabatan supaya jabatan kekal relevan pada masa sekarang dan untuk memaklumkan kepada orang awam bahawa tugas-tugas di jabatan kita ni amat penting bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja, orang-orang awam dan juga majikan sentiasa terjaga. Dan kita banyak membuat promosi di media-media dan juga kita juga ada menjalankan promosi di tempat-tempat kerja. Apabila diperlukan, kita akan bergerak menggunakan fasiliti-fasiliti yang tertentu seperti van CAT yang kita selalu bawa ke tempat-tempat kerja supaya memudahkan kita untuk kita memberi maklumat kepada orang awam. Ini adalah bentuk Plan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan bagi 2016 dan 2020. Pada asasnya kita punya Plan Induk ini akan disambung pada untuk tahun-tahun yang berikutnya. Mungkin untuk tahun berikutnya dipanggil sebagai Plan Induk 2020. Tetapi buat masa sekarang ini untuk seksyen promosi dan sumber kita masih menjalankan plan-plan induk yang ada pada Plan Induk 2020. Baik, untuk Plan Induk 2016-2020, sasaran yang kita tetapkan, jabatan tetapkan adalah 4.36 per 100,000 pekerja, iaitu untuk pengurangan kadar kematian. Sasaran ini adalah untuk khas untuk 2020. Untuk pengurangan kadar kemalangan pula adalah pada kadar 2.53 per 1,000 pekerja. Sasaran yang ketiga untuk konsep Plan Induk ini, kita mensasarkan peningkatan pelaporan penyakit dan keracunan pekerjaan sebanyak 30%. Dan kita ada 5 strategi untuk mencapai sasaran 2020, iaitu kepimpinan kerajaan. Strategi 2 adalah untuk memperkasakan pengurusan KKP tempat kerja. Strategi yang ketiga, pengkongsian dan jaringan KKP. Yang keempat, pengarus perdanaan hygiene industri. Dan yang kelima, kesepakatan strategik KKP di persada antarabangsa. Kesemua strategi-strategi ini misinya adalah untuk menerapkan budaya pencegahan di tempat kerja dan visinya adalah untuk membudayakan kerja selamat dan sihat untuk kesejahteraan pekerja, majikan. Baik, untuk Plan Induk ni sebenarnya dia telah hampir siap dan semua umum tahu rasanya kita akan menuju kepada Plan Induk yang baru. Baik, seterusnya kita masuk kepada isu kemalangan. Sebab jabatan kita ni tidak jauh daripada isu-isu yang berkaitan dengan kemalangan, pelaporan, siapa yang bertanggungjawab, macam mana nak mengelakkan daripada berlakunya kemalangan daripada berlaku lagi. Dua soalan ini adalah dua soalan yang paling penting untuk kita fahami sebab ia adalah isu yang selalunya orang akan tanya apabila berlaku kemalangan. Mengapa berlaku kemalangan dan siapa yang bertanggungjawab? Baik, saya rasa semua bila nampak gambar ini agak ngeri sebab ada benda tercucuk di mata. Maksudnya
ini adalah satu jenis kecederaan yang mana boleh merosakkan mata, dan apabila bekerja di tempat-tempat kerja, ini boleh berlaku apabila kita tidak menjaga keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Ini juga adalah contoh di mana mungkin sekiranya kita menggunakan peralatan komputer terlalu lama, kita mungkin terdedah kepada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan ergonomics, contohnya carpal tunnel syndrome. Juga kejadian-kejadian begini, remuk patah, cedera, kulit terbakar, boleh juga terjadi di tempat kerja, dan kita harus faham siapa yang bertanggungjawab. Kita harus tahu macam mana dia boleh berlaku, dan kita harus tahu bagaimana untuk mengelakkannya. Dan gambar ini mungkin gambar yang terakhir bagi siri-siri kemalangan ni, sebab kita tak selalu berbincang tentang ini. Cuma gambar-gambar ini menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan, khasnya bagi kita memahami bahawa kejadian kemalangan ini adalah satu perkara yang tragik dan harus kita elakkan. Kalau kita tak tunjuk gambar-gambar ini, mungkin kita tak faham setakat mana kesan kepada satu-satu kemalangan itu sekiranya ia berlaku. Dan ini seharusnya kita faham orang itu akan mati, dan ia akan menjejaskan keseluruhan kilang, keluarga, bangsa. Baik. Tajuk sebenarnya saya akan jelaskan sedikit berkaitan dengan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, sebab inilah yang akta yang sering kita gunakan dalam pematuhan kepada peruntukan undang-undang. Dan akta ini secara amnya banyak diguna pakai dan terpakai di industri dan juga di tempat-tempat kerja seperti pihak-pihak universiti. Baik, apakah itu kewajipan am majikan? Kewajipan am majikan dari bawah Seksyen 15.1, iaitu Akta 514, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, di mana majikan dalam memastikan setakat yang praktik keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja untuk semua pekerjanya. So, majikan adalah satu bahagian yang satu entiti di dalam struktur organisasi itu yang sepatutnya tanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan kesihatan kebajikan pekerja bagi semua pekerjanya di bawah Seksyen 15. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan harus tahu bahawa setakat yang praktik ini ada ditaktifkan di bawah akta itu sendiri. Sebab setakat yang praktik ini boleh menjadi apa? Boleh menjadi pelbagai definisi sendiri. Tapi tuan-tuan dan puan-puan harus ingat bahawa setakat yang praktik ini kena patuh kepada definisi di bawah Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan tahun 1990. Falsafah akta, tanggungjawab memastikan keselamatan, kesihatan di tempat kerja terletak bagi mereka yang mewujudkan risiko, iaitu majikan, dan mereka yang bekerja dengan risiko, iaitu pekerja. Baik, ini adalah falsafah akta 514, akta yang kita ada ni lah. Dan bagi keadaan tertentu, majikan dan pekerja kadang-kadang tidak terlibat. Ada kalanya pekerja yang kemalangan itu adalah melibatkan orang awam. Jadi majikan sebenarnya juga perlu memastikan bahawa keselamatan dan kesihatan pekerja
di tempat kerja dia juga perlu melindungi orang-orang yang masuk di tempat kerja dia. Baik, kewajipan am perkara pertama di bawah Seksyen 15(2) iaitu mengada dan menyelenggara loji dan sistem kerja yang selamat. Penyelenggaraan kena ada, maksudnya premis tu kena selamat dan perlu ada tambah baik dari segi persekitaran kerja, peralatan, cara kerja, dan sekiranya ia tidak diselenggara, mungkin keadaan tempat kerja teruk boleh menyebabkan kemalangan-kemalangan yang jarang berlaku boleh berlaku. Dan penyelenggaraan ini mungkin juga melibatkan kebersihan di tempat kerja, iaitu dulu kita panggil sebagai 5S. Bentuk ini contoh ini adalah contoh bentuk budaya penyelenggaraan. Pada masa sekarang saya rasa kebanyakan isu yang berlaku di negara kita ada kalanya berkaitan dengan penyelenggaraan kepada sesebuah unit lift ataupun eskalator, di mana selalunya sekiranya tuan-tuan ada mentap ataupun tinggal di satu tempat yang bangunan yang mempunyai eskalator ataupun lift yang tidak diselenggara menjadi satu masalah kepada orang awam ataupun pengguna-penggunanya, sebab penggunaan lift yang kerap akan menyebabkan banyak peralatan akan menjadi haus ataupun dia punya spare part akan berkurangan dari segi efisiensi. Maka dari masa ke semasa sebenarnya perlukan maintenance ataupun penyelenggaraan kepada lift. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kes-kes kejadian kemalangan yang melibatkan lift. Ia adalah amat teruk sekali, fatal, sebab sekiranya ia gagal berfungsi dengan baik disebabkan oleh kerana kurang penyelenggaraan, ini akan mengakibatkan kerosakan yang teruk kepada unit generator itu sendiri, dan hasil daripada itu mungkin pengguna akan terjejas teruk. Sebenarnya untuk sistem kerja selamat, ini adalah contoh-contoh gambar yang kita nak highlight kepada tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar sekalian. Mungkin dalam gambar ini tuan-tuan dan puan boleh lihat perlukan latihan, logik kerja selamat yang tidak ada, pengudaraan kurang, lantai licin, penyediaan penguasaan tak ada, pencahayaan yang sehingga boleh menyebabkan orang terjatuh sekiranya dia tak nampak lantai. Dan perlu ada sistem kerja selamat di tempat kerja supaya memudahkan semua orang untuk bekerja mengikut satu proses kerja yang teratur. Dan sistem kerja selamat ni bukan sekadar dengan penggunaan preventive maintenance, tapi dia harus ada record dan prosedur tertentu. Juga kewajipan am majikan hendaklah membuat perkiraan tentang langkah-langkah yang perlu di dalam penyimpanan, pengendalian dan juga pengangkutan loji. Maksudnya dia perlu ada satu sistem yang kita panggil mungkin sebagai SOP, nama dia punya penganalisaan risiko, agar proses penyimpanan, pengendalian, pengangkutan ataupun cara-cara mana dia nak mengendalikan sesuatu
dibuat dengan mengambil kira risiko yang akan diambil dan cara mana untuk menangani risiko tersebut. Dan kewajipan am di bawah Seksyen 15.2 ni amatlah penting supaya sekiranya risiko suatu pekerjaan itu tidak diambil di, 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 diberikan penekanan, maka boleh berlaku kemalangan akibat kita tak mengambil tahu tentang risiko dan cara untuk menangani. Seterusnya untuk kewajipan am majikan hendaklah menyediakan maklumat, arahan, latihan dan pengawasan ke atas aktiviti-aktiviti yang berbahaya ataupun aktiviti-aktiviti yang dikategorikan sebagai high risk. Contoh aktiviti-aktiviti yang dikategorikan sebagai high risk mungkin aktiviti yang memerlukan bekerja di tempat tinggi, ataupun lebih mudah kalau sekiranya kita terlibat dalam aktiviti kerja yang mana sekiranya kita terlibat dengan kemalangan, aktiviti itu boleh leads to fatality. So itu adalah aktiviti yang berbahaya. Dulu kita tahun 2010 dulu kita ada isu yang berkaitan dengan tusukan jarum suntikan, dan ini adalah petikannya yang mana dia kata di hospital tempatan majoriti petugas terkena kecederaan apabila membuat proses tusukan jarum suntikan, dan tugas-tugas ini mungkin perlu dibuat proses HIRAC, hazard identification, risk assessment, risk control. Majikan juga perlu menyediakan dan memelihara persekitaran tempat kerja yang selamat dengan kelengkapan yang mencukupi, dan juga menyediakan tempat kerja menyediakan laluan keluar dan selamat dengan cara yang terbaik. Maksudnya di sini tempat kerja itu hendaklah persekitarannya selamat dari segi pengudaraan, dari segi pencahayaan, dari segi bunyi bising, ataupun kalau persekitaran yang kalau bekerja di luar, hendaklah persekitaran itu tidak mendedahkan dia kepada isu-isu heat stress ataupun ekonomi. Untuk penyelenggaraan laluan kerja, laluan keluar masuk, ini kita panggil sebagai access dan egress dalam akta ni, termasuk mungkin laluan sekiranya berlaku kecemasan hendaklah diselenggara, tak ada yang menghalang, dan juga untuk pintu-pintu masuk termasuk pagar utama hendaklah diselenggara supaya sekiranya pekerja-pekerja masuk di tempat kerja, pintu pagar itu tidaklah boleh menyebabkan kemalangan ataupun dihempap pintu pagar. Itu maksudnya di dalam penyediaan laluan keluar dan masuk yang selamat. Majikan juga antara tugas-tugasnya adalah untuk menyediakan dasar keselamatan di mana pekerja perlu faham apakah itu komitmen daripada majikan apabila mereka berada di tempat kerja. Majikan sebenarnya kita tak nak mereka hanya menurunkan tanda tangan di dasar keselamatannya, tapi pada amnya kita nak sebenarnya majikan faham dasar ini adalah merupakan komitmen daripada pengurusan atasan kepada pekerja-pekerjanya, setakat mana komitmen mereka untuk menjaga keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerja dan juga orang yang terlibat dalam urusan pekerjaannya.
Untuk Seksyen 28 di bawah Akta 514 ini ada kewajipan, di bawah kewajipan am, pengawasan perubatan oleh doktor kesihatan pekerjaan hendaklah dibuat bagi kes-kes pekerja yang terlibat dengan penggunaan bahan proses yang berbahaya, kerja-kerja melibatkan risiko kesihatan, pekerja di bawah 16 tahun dan juga kes bila melibatkan kes-kes penyakit pekerjaan. So majikan perlulah mengambil tahu tentang pengawasan perubatan yang diperuntukkan di bawah Seksyen 28. Seterusnya, kewajipan majikan adalah untuk mengadakan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan di mana tiap-tiap majikan dalam menubuhkan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja sekiranya terdapat 40 atau lebih orang bekerja di tempat kerja. Saya rasa di UTM ini ada menjalankan menubuhkan jawatan kuasa keselamatan, ataupun sekiranya tidak ada 40 orang, sekiranya ia diarahkan di Ketua Pengarah, mereka juga hendaklah mengadakan atau menubuhkan jawatan kuasa keselamatan di tempat kerja. Dan di dalam jawatan kuasa keselamatan ini perlu ada perwakilan daripada majikan, pekerja dan setiausaha. Untuk jawatan kuasa ini terdiri daripada SHO ataupun lantikan dari promosi. Berikutnya adalah seksyen di bawah Seksyen 32 di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Kewajipan am majikan adalah untuk membuat pemberitahuan kemalangan dan kejadian berbahaya, keracunan dan penyakit pekerjaan. Di dalam keadaan biasanya, kita perlukan maklumat ini disampaikan, diberitahu kepada jabatan ataupun pejabat JKKP yang terdekat. Dan juga untuk JKP 6 ini, dia melibatkan kemalangan-kemalangan yang melebihi 4 hari bekerja dan juga kemalangan maut, kejadian berbahaya. Untuk pengamal-pengamal perubatan, mereka juga perlu untuk melaporkan kepada Ketua Pengarah dalam Seksyen 32. Kewajipan am pekerja. Baik, untuk kewajipan am pekerja ini di bawah Seksyen 24 AKKP 1944, iaitu memberi perhatian menasabah bagi keselamatan dan kesihatan pekerja, kesihatan dirinya dan orang lain yang mungkin terjejas kepada tindakan atau peninggalannya semasa bekerja. Maksudnya kalau dia bertukar shift, kalau dia berehat, orang lain tak boleh terjejas dengan aktiviti-aktivitinya, dan dalam memberi perhatian kepada arahan-arahan keselamatan yang diberikan oleh majikan. Sekiranya perlu untuk tuan-tuan dan puan, pelajar-pelajar sekalian menggunakan PPE, hendaklah biasa mengamalkan penggunaan PPE tersebut sekiranya perlu. Seterusnya memberi kerjasama kepada majikan atau orang lain dalam hal berkaitan dan pemantauan OSHA. Pekerja juga perlu sentiasa menjalinkan berusaha untuk bekerjasama dengan majikan, sebab sekiranya majikan sekiranya pekerja gagal untuk bekerjasama, maka arahan-arahan itu boleh menjadi satu asbab bagi kemalangan. Maka kerjasama di antara majikan dan pekerja ni amat penting. Pemakaian peralatan perlindungan diri dibekalkan oleh majikan kena pakai mematuhi arahan-arahan keselamatan yang seperti mana di bawah kehendak OSHA. Ini perlu diamalkan oleh setiap pekerja. Sekiranya perlukan bantuan dalam pemahaman bagi arahan-arahan keselamatan ini, perlu
adakan latihan. Kadang-kadang sebab oleh kerana tidak faham arahan-arahan keselamatan di bawah OSHA, maka tidak ada orang yang ambil indah kepada arahan tersebut. Sepatutnya ada latihan bagi setiap arahan-arahan. Kadang-kadang orang tak faham sekiranya arahan itu hanya diberikan secara verbal. Baik, seterusnya saya akan masuk ke isu-isu berkaitan dengan jenis hazard dan risiko. Bahaya kita ni ada banyak. Satu bahaya itu maksudnya adalah satu keadaan menyebabkan kecederaan. Kalau tak cedera, tak bahaya. Tapi dia boleh juga sebenarnya mendatangkan gangguan aktiviti dan memusnahkan harta benda. Ketiga-tiga ini adalah satu keadaan di mana ianya mendatangkan bahaya. Jenis ini bahaya terbagi kepada 5, iaitu bahan kimia, biological, physical, ekonomik dan psikososial. Bahan-bahan kimia boleh terjadi daripada bentuk wasap, habuk ataupun gas. Bahan-bahan kimia ini tuan-tuan boleh saya rasa dah maklum bahawa dia ada di mana-mana saja. Kalau kita isi minyak pun di petrol station, ada juga bahaya-bahaya bahan-bahan kimia. Tapi untuk isu bahaya bahan kimia di tempat kerja, ia adalah amat sensitif sebab bahan kimia banyakkannya digunakan di tempat kerja. Ini adalah contoh-contoh bahan kimia di tempat kerja. Saya rasa ini juga ada digunakan di rumah-rumah. Bahan kimia boleh masuk ke badan-badan melalui penghadaman sekiranya kita makan ataupun sekiranya kita tidak membasuh tangan. Bahan kimia yang melekat di tangan boleh kita tak basuh tangan, sekiranya benda itu melekat di tangan boleh masuk ke dalam badan kita melalui penghadaman. Boleh juga melalui sentuhan kulit yang meresap di dalam kulit, dan juga untuk wasap gas boleh melalui pernafasan dan masuk kepada paru-paru. Untuk bahaya seterusnya adalah bahaya yang terjadi pada fizikal, kita panggil sebagai bahaya fizikal. Dia terbagi pada mechanical, tempat tinggi, electrical, bising dan haba. Mechanical ni sekiranya gunaan bahan-bahan peralatan-peralatan mechanical, contohnya ataupun mesin. Untuk tempat tinggi, seseorang itu boleh jatuh dari tempat tinggi dan menyebabkan kematian. Untuk biophysical, electrical, tuan-tuan dan puan-puan tahu sekiranya kita mendedahkan diri kepada kabel-kabel elektrik yang terbuka boleh menyebabkan kita terkena short circuit. Bising, getaran yang melibatkan pendengaran kita. Sekarang kita dah ada peraturan baru yang dipanggil di bawah OSHA untuk peraturan bising, dan juga haba. Kita ada guideline berkaitan dengan heat stress, di mana pekerja-pekerja kalau terdedah kepada haba boleh mendatangkan kemudaratan. Ini adalah contoh-contoh bahaya fizikal, tempat tinggi, getaran. Buruh binaan maut terjatuh di 4 gondola mesin. Ini juga adalah bahaya ergonomics yang kategorinya posture janggal kalau kita gunakan komputer, kalau kita bekerja berdiri, dan juga kalau kita ada mengendalikan beban secara manual. Ini juga boleh mendatangkan bahaya kepada kesihatan. Ini adalah contoh satu ergonomics problem di tempat kerja.
Bahaya psikososial juga merupakan satu bahaya yang uh, uh, tidak kurang uh, tidak kurang daripada bahaya-bahaya yang lain. Bahaya psikososial ini terjadi apabila ada tekanan rakan sekerja, jiran, keluarga, penyalahgunaan dadah, alkohol ataupun bahan terlarang. Maksudnya ia menyebabkan fikiran kita terganggu, kita punya emosi terganggu disebabkan oleh perkara-perkara seperti yang saya maklumkan tadi. Jenis-jenis bahaya psikososial, gangguan secara lisan, boleh terjadi apabila ada isyarat ataupun bukan lisan, gangguan visual yang berlaku, mungkin menunjukkan bahan isu-isu yang sensitif. Juga boleh terjadi apabila ada gangguan psikologi dan gangguan fizikal, sentuhan. Jenis-jenis bahaya biologi pula adalah terdiri daripada berikut, yang terjadi akibat bakteria, virus, spora dan habuk tumbuhan. Semua perkara-perkara ini kita kategorikan di bawah jenis-jenis bahaya biologi. Dulu kita ada kes H1N1 dan pada masa sekarang ini kita kita juga telah di COVID-19 merupakan satu penyakit yang barulah, yang virus yang baru dan telah merebak di semua komuniti, semua tempat ni. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekiranya boleh faham tentang jenis bahaya dan juga akta ini. Baik, sekarang saya nak sampaikan dengan tuan-tuan adalah tentang penilaian risiko, pentingnya penilaian risiko di tempat kerja. Kita boleh terkena kepada banyak masalah, kemalangan jaya, jalan raya, sakit belakang, ada penyakit kulit, carpal tunnel syndrome, ada jentera meletup, ada kerunsingan, ada masalah kemurungan. Tapi kita perlu tahu apakah tindakan-tindakan yang perlu dibuat di tempat kerja. Maka dalam modul untuk OSHOU ini, perkara utama sekali adalah penilaian risiko di tempat kerja. Agar tempat-tempat kerja boleh menilai setakat mana risiko kemalangan di tempat kerja dan menilai setakat langkah-langkah pencegahan kepada untuk mengurangkan risiko di tempat kerja tersebut. Analisa setiap risiko. Setiap risiko perlu dianalisa. Samalah. Cuma bagi pihak jabatan ataupun penanalisaan risiko ni perlu kita tekankan supaya semua majikan pekerja faham kepentingan penganalisaan risiko. Risiko adalah kemungkinan times keterukan. Kemungkinan ni maksudnya kejadian yang mungkin berlaku dalam tempoh khusus, dalam keadaan tertentu, dan keterukan ni hasil daripada kejadian yang berlaku seperti teruk, kecederaan, kerosakan harta benda, gangguan kepada alam atau gabungan yang di atas tadi. Risiko adalah gabungan kemungkinan dan keterukan bagi kejadian berbahaya tertentu yang berlaku. Itu adalah dia punya definisi. Baik. Ini adalah satu jadual
uh, yang 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 menentukan tahap keterukan dan tahap kemungkinan. Tapi saya tak menyentuh ini dengan lebih lanjut, tetapi cuma untuk sesi ini sebab masa tidak mengizinkan, saya akan lanjutkan dengan kawalan risiko. Kawalan risiko di tempat kerja ni ada banyak hierarki, daripada penghapusan, penggantian, kawalan kejahteraan sehinggalah kepada PPE. Tapi macam mana kita nak menilai sama ada contoh penghapusan bagaimana ia dilakukan, penggantian tu bagaimana dilakukan. Baik, saya akan bagi contoh untuk aktiviti memberi makan kepada singa di dalam sangkar. Ini adalah satu aktiviti iaitu memberi makan kepada singa. Jadi dalam keadaan ini pekerja ini mungkin terdedah kepada risiko. Kalau dia beri makanan kepada singa ini dalam keadaan ini, mungkin pekerja ini juga akan dibaham ataupun dimakan oleh singa. Untuk penghapusan, cara penghapusan kawalan risiko ni, cara yang mudah adalah dengan kita menghapuskan terus risiko yang ada, iaitu kehadiran singa ini di dalam sangkar, kita hapuskan, maka tidak adalah risiko pekerja ini akan dimakan. Itu contoh kepada penghapusan hierarki kawalan risiko. Untuk penggantian pula, untuk kerja-kerja yang sama, kita tukarkan singa tadi dengan singa kecil. Singa kecil ni dia tak makan orang. Jadi dengan kata lain, pekerjaan tu masih dilakukan, tetapi singa yang kurang berisiko lah. Dia minta dia nak membaham pekerja ni, maka kita gantikan dengan Garfield lah. Sebenarnya untuk kawalan kejuruteraan, dengan mengadakan satu bahagian di mana pekerja boleh menghantar makanan di situ, dan selepas itu membuka bahagian yang dihadang tu supaya singa boleh makan. Itu boleh dijadikan satu contoh kawalan kejuruteraan dalam isu kawalan risiko. Untuk kawalan pentadbiran, mungkin pekerja tadi boleh menghantar sahaja di satu bahagian di mana pekerja tadi boleh menghantar makanan, boleh menghantar makanan sahaja, dan singa tadi tak boleh keluar. Kita asingkan proses aktiviti tadi. Dan seterusnya untuk alat perlindungan diri. Alat perlindungan diri mungkin pekerja tadi menggunakan satu suit di mana dia boleh masuk, dan kalau dimakan, dia masih terdedah kepada risiko dibaham, tetapi maksudnya tidaklah stroke sekiranya dia menggunakan PPE tersebut. Baik, saya rasa itu sahaja ceramah saya pada hari ini. But don't worry, you can skip the safety rules, just this one. But that one can be your last. Ini adalah pesanan terakhir daripada saya. Saya rasa saya kembalikan kepada moderator sekiranya ada soalan dan saya jawab. Warahmatullahi taala daripada Tuan Nasfu. Terima kasih kerana memberikan definisi dan juga pendedahan berkenaan dengan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey, kita lihat soalan yang ditujukan kepada tuan penceramah kita. Kita pilih beberapa soalan daripada Facebook. Soalan pertama adalah
Daripada Li Yifeng. Li Yifeng merupakan pelajar dari jurusan kimia tahun ketiga, Fakulti Sains. Soalannya berbunyi, sekiranya saya ingin menceburi diri dalam bidang OSH, seperti menjadi seorang SHO, apakah persediaan yang perlu saya lakukan? Dan apakah nilai-nilai yang perlu saya buat supaya saya menjadi SHO yang kompeten? Baik, terima kasih untuk soalan yang pertama. Sebenarnya untuk menjadi seorang SHO dia kena hadir kursus dan juga dia kena menjalani latihan untuk menjadi SHO. Juga dia perlu mendapat kelulusan daripada JKP lah. Tapi sebelum itu sebagai seorang pelajar, isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni semua orang perlu tahu, dan ia melibatkan harian, isu-isu harian di tempat kerja. Untuk berjaya dalam KKP sebenarnya bidangnya amat luas. JKP ada modul yang kita panggil sebagai OSH Coordinator. Kita juga ada program-program, bukan program, kita panggil sebagai kompetensi kepada OIK dan OIB, bukan sekadar SHO saja. Kita ada Hygentech 1, Hygentech 2, assessor. Kita juga perlukan di industri yang kita panggil sebagai orang-orang yang terlatih dalam isu ergonomics. Maka jawapan saya adalah tidak semestinya tuan-tuan dan puan-puan menjadi SHO. Sebenarnya banyak lagi bidang-bidang lain di dalam KKP yang tuan-tuan dan puan-puan boleh ceburi supaya tuan-tuan yang berada di dalam bidang itu boleh still relevan pada bidang itu. Contohnya pelajar tadi mungkin student kimia kan, student fakulti kimia, dia boleh terlibat dalam boleh melibatkan diri ataupun menceburi diri dalam kompetensi yang berkaitan dengan bahan kimia, Hygentech 2, Hygentech 1. Maka kalau sekiranya dia dah graduate, tuan-tuan dan puan-puan sekiranya mendapat kompetensi sebagai Hygentech 1, Hygentech 2, ia kekal relevan dalam bidang tersebut lah. Okay, terima kasih Tuan Nasfu. Okay, berdasarkan daripada ceramah yang diberikan sebentar tadi, kita ambil maklum keselamatan, kesihatan pekerjaan bukan sahaja tertakluk kepada pekerja di mana-mana tempat kerja, tapi kalau kita merujuk kepada pusat pengajian seperti Universiti Teknologi Malaysia, kita juga ada pelajar-pelajar yang sentiasa terdedah dengan risiko, terutamanya apabila mereka melakukan penyelidikan. Jadi penyelidikan tu mereka boleh lakukan dengan menjalankan analisa risiko, kan Tuan Nafsu? Ya, betul. Jadi jadi kita sentiasa perlu melaksanakan penilaian risiko sebelum kita membuat apa-apa aktiviti. Ini kerana keselamatan
kita bergantung kepada apa yang kita terdedah. Contohnya, sekiranya kita ingin menjalankan analisa bahan kimia dan sebagainya, kita perlu melihat sumber bahan kimia yang digunakan. Kita perlu melihat kalau bahan kimia ni kita kena tengok SDS dia dan sebagainya. So kita mungkin boleh baca lagi satu soalan daripada Akmal Hakim Syam. Akmal Hakim Syam adalah pelajar tahun kedua kejuruteraan elektrik elektronik. Saudara Akmal ni ingin bertanya, mungkin dia tak pasti dengan satu kejadian di salah sebuah negeri di dalam Malaysia berkenaan dengan pencemaran sungai. Beliau bertanya, adakah benda-benda seperti ini di bawah Akta OSH? Baik, untuk isu-isu berkaitan pencemaran di sungai di mana-mana negeri, selalunya kita salurkan maklumat yang berkaitan dengan pencemaran di sungai ke Jabatan Alam Sekitar. Disebabkan oleh kerana JKKP ini dia tertakluk kepada tempat kerja sahaja, iaitu di kilang, di tempat-tempat kerja. Kita relevan, kita masih relevan untuk di tempat kerja. Untuk di pencemaran sungai, kita jarang terlibat, disebabkan oleh kerana di situ akta yang lebih relevan adalah Jabatan Alam Sekitar. Saya rasa itu soalan yang terakhir kan. Ya, itu soalan terakhir. Jadi sebagai rumusannya, kita dapat tahu berkenaan dengan apa itu fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan khususnya di Malaysia, dan juga apakah jenis aktiviti yang boleh menyebabkan risiko. Dan juga sebelum kita melakukan sesuatu aktiviti, kita perlu melihat ataupun menilai dahulu apakah risiko yang kita boleh hadapi. Dan risiko tu ada formula dia. Jadi kepada semua penonton, boleh lihat kembalilah video ini kalau anda lupa apakah formula untuk menilai risiko. Jadi sampai di sini saja slot kita berkenaan dengan OSH for You. Terima kasih saya ucapkan kepada penceramah kita pada petang ini yang berbahagia Tuan Nasfu Said daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri Johor. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi di lain acara. Untuk penonton, sebentar lagi kita ada program yang boleh memberikan pendedahan ilmu berkenaan dengan sihat, selamat dan sejahtera. Saya tutup slot kita pada petang ini, program OSH for You dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.